لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah para penonton, bersempena dengan bulan Zulhijjah dan hampirnya kita dengan musim haji. Hari ini kita akan bersama-sama tadabbur surah As-Saffat insya-Allah, dan ini mengisahkan pengorbanan seorang rasul yang diberi gelaran Khalilullah, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya sangat suka untuk membawakan kisah ini bukan sekadar satu cerita, tetapi untuk kita adaptasikan dalam realiti kehidupan pada hari ini. Bagaimana Nabi Ismail, maafkan saya, Nabi Ismail memberi izin kepada ayahandanya, hasil didikan ayahandanya Nabi Ibrahim, dan inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini insya-Allah. Dan seperti biasa kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center, berada di talian Skype sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Jadi untuk bercerita dengan lebih lanjut, ayo sama-sama Ustaz. Kalau Ustaz dapat bawakan kami bersama-sama mengembara, menyelusuri, mentadabbur bersama surah As-Saffat ayat 102 sampai 110 insya-Allah. Panjang hari ini Ustaz 102 sampai 110 insya-Allah. Dengan ini Ustaz, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada semua para penonton TV Al-Hijrah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Apabila kita bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita sebenarnya sedang bersama dengan kisah kehidupan dan kematian. Ini kerana kalau kita lihat dengan teliti semua kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seakan-akan baginda adalah guru besar yang mengajar subjek kehidupan dan kematian. Lepas mati, hidup balik. Ini dapat kita lihat dalam surah As-Saffat sendiri, bagaimana ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dihumban ke dalam api, tetapi Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan baginda kekal hidup. Dengan izin Allah, api berkenaan menyambut ketibaan Rasul yang bernama Ibrahim alaihissalam. Kita juga dapat lihat dalam surah As-Saffat ini bagaimana anak yang sudah dalam fikiran Ibrahim alaihissalam bakal menemui syahid. Baginda tidak mampu untuk melihatnya menjadi dewasa dan menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Rasul. Namun akhirnya Allah memberikan kehidupan kepada Ismail. Bukan Ismail yang akhirnya terkorban atau dikorbankan. Dan daripada Ismail lahirnya Rasul yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan perhatilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Nabi meninggalkan isteri dan anak tersayang di padang pasir kering pontang. Kun fayakun. Allah kata hidup, maka hiduplah Ismail, hiduplah Hajar. Walaupun secara logiknya mereka berada di lembah kematian yang tidak mewajarkan mereka untuk hidup. Anda juga tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikurniakan anak kedua selepas Ismail alaihissalam, iaitulah Ishak. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan anugerah anak yang kedua kepada Sarah radhiyallahu anhu, yang logik akal kata mana mungkin wanita umur 90-an akan mengandung, akan memperolehi anak pada umur 90 baru bergelar ibu dan bukan sebaliknya bergelar nenek. Jadi kesimpulannya, kalau kita perhatikan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dan juga di dalam surah As-Saffat, anda akan temui kisah Nabi Ibrahim adalah kisah seorang guru yang nak mendidik umat ini tentang kepercayaan pada kehidupan semula selepas kematian. Apa yang menimpa baginda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk memberikan kehidupan walaupun logik akal kata akan ditimpa kematian.
Jadi mudah-mudahan bila kita bangun daripada kematian, kita daripada kumpulan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita kan selalu salawat pada Nabi Ibrahim dalam solat, dalam tahiyat akhir. Tuan-puan pun menghadap kiblat. Kiblat itu adalah Kaabah. Siapa yang membina kalau bukan Nabi Ibrahim? Tuan-tuan puan-puan baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu semua doa dan perbuatan yang ada kena mengena dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukan hanya setahun sekali kita mengenang Nabi Ibrahim alaihi salam, namanya Idul Adha, bahkan setiap hari sebenarnya 5 salat fardu kita tidak berpisah dengan ayahanda kita, ya, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu dia, masya-Allah. Dan kalau kita tengok Ustaz, daripada ayat yang 102 yang membawa maksud, maka ketika anak itu mencecah umur yang mampu bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah Tuhanku, ini adalah satu respon yang cukup cantik daripada seorang anak yang taat, dan ini sebenarnya bagaimana bermula kehidupan mereka, Ustaz. Jadi kalau dapat kita tengok, Ustaz, kisah Nabi Ibrahim daripada awal, Allah telah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim kegigihan daripada masa kecilnya, berusaha menyelamatkan keluarga dan kaumnya daripada penduduk Haran, daripada Raja Namrud, kesyirikan dan sebagainya. Dan kalau dapat kita patah balik, Ustaz, daripada ayat 95 hingga ayat 98. Ayat 95 yang bermula dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, qala ata'buduna ma tunhitun. Ayat 95 yang membawa maksud bagaimana Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu sendiri buat itu? Jadi kalau dapat kita masukkan kembali, Ustaz, 95 sampai ayat 98. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim ila akhir ayat, insya-Allah. Ustaz, silakan. Pada ayat 102 yang dibacakan oleh Puan Ani Sofia tadi, respon Nabi Ismail alaihi salam adalah Ustaz, ayat. maafkan saya, Ustaz, kalau dapat Ustaz macam ada bunyi noise sikit. Okey. Okey, boleh ke? Okey, insya-Allah. Boleh jelas Ya. Okey, kalau kita tengok kepada respon Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, di mana baginda telah menyatakan, ayah lakukan dengan segera apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Ayah akan mendapati saya insya-Allah dari kalangan orang-orang yang sabar. Perhatikan wording ataupun kalimah yang dipilih oleh si anak. Ayah akan mendapati saya insya-Allah. Pertama sekali perkataan insya-Allah. Satu. Yang kedua adalah saya dari kalangan orang-orang yang sabar. Maka timbul persoalan, daripada siapa Ismail belajar perkataan insya-Allah? Betapa mahalnya kalimah insya-Allah. Dan yang kedua, daripada mana Ismail belajar? Bukan dia seorang yang akan diuji dengan kesabaran. Orang-orang sebelumnya sudah ada ramai yang diuji dengan kesabaran. Sebab itu beliau melafazkan minas sabirin, dan beliau bukan melafazkan satajiduni insyaallahu sabira. Ayah akan mendapati saya ni orang yang penyabar. Tak, baginda tidak sombong. Baginda merendah diri dengan menyatakan ada ramai lagi orang-orang sebelum saya. InsyaAllah, dengan izin Allah, saya akan menjadi seperti mereka bersabar. Ini menunjukkan kesan didikan Hajar radhiyallahu anha, ibu kepada Ismail, dan Hajar mendidik Ismail dengan kisah ayahda Ismail sendiri, Ibrahim alaihi salam. Maka sebab itulah tadi kita pergi seketika kepada ayat-ayat sebelumnya, iaitulah kisah dakwah penuh kesabaran ayah Ismail alaihi salam. Bayangkan seorang diri, seorang pemuda yang dikurniakan kerasulan, berhadapan dengan rejim
Namrud, sehingga kerajaan itu terpaksa berhadapan dengan budak muda ini dengan kekuatan fizikal, dengan hukuman keras, dihumban ke dalam api, bukan kerana remaja ini melakukan perkara yang ganas ataupun mengancam nyawa, tetapi hanya kerana berkata la ilaha illallah, hanya kerana mengkritik amalan penyembahan kayu dan patung yang tidak boleh respon, tidak boleh bercakap, tidak boleh untuk mendengar, tidak boleh untuk melakukan apa-apa. Hanya kerana berkata Rabbunallah, remaja ini seorang diri tanpa sebarang backup daripada sesiapa, termasuk ayahnya sendiri, seorang diri menghadapi rejim yang sangat ganas. Jadi inilah kisah daripada mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Jadi Ismail berkata insya-Allah kerana dia belajar daripada ayahnya, bila Allah berkehendak agar api ini memberikan kesejahteraan kepada ayahnya, maka insya-Allah api berkenaan mengikut kehendak Allah. Maka kalau saya takut untuk pisau itu sampai ke leher saya, tetapi dengan insya-Allah, dengan kehendak Allah jua, Allah beri kekuatan iman kepada saya akan tabah menghadapi ujian berkenaan. Kalau tidak kerana kekuatan daripada Allah, la haula wala quwata illa billah, saya tak akan kuat wahai ayah. Saya hanya akan kuat apabila yang pernah menguatkan ayah ketika ayah nak dihumban ke dalam api, zat yang sama yang boleh menguatkan saya untuk menghadapi pisau di tangan ayah. Subhanallah. Jadi kita dapat simpulkan keberkesanan didikan seorang anak adalah terletak kepada ayah itu sendiri cakap serupa bikin. Model terbaik daripada ayah bukan hanya berbentuk percakapan. Kau kena buat ni, kau kena buat ni. Tetapi ayah sendiri, ya, tindak tanduknya, akhlaknya, teladannya speak louder. Ya, kuduah daripada ayah itu sendiri lebih berkesan. Apa yang anak nampak lebih berkesan daripada apa yang anak diperdengarkan oleh ayahnya sendiri. Allahu Akbar. Dan itulah membawa seterusnya ayat yang 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika kedua-duanya telah berserah dan baginda Nabi Ibrahim yang ini membaringkan anaknya di atas pahanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada adab-adab di situ Ustaz ni, meminta izin, dan anak tu ya Allah Tuanku, ayah buatlah. Jadi bukan senang untuk menuturkan kata-kata begitu kalau tidak ada hasil tarbiyah daripada ayahanda dan keluarga. Dan Ustaz tadi ada cerita berkenaan dengan bonda Nabi Ismail itu Siti Hajar. Sebelum kita nak masuk dengan lebih lanjut Ustaz, kita nak tengok dulu background ni. Jadi rentetan daripada kisah Siti Hajar dengan air Zam-Zam, bagaimana Allah membuktikan Allah tidak mensia-siakan atau meninggalkan hamba-Nya yang beriman. Jadi kalau dapat Ustaz cerita sikit berkenaan peristiwa Siti Hajar ni adalah bukti kasih seorang ibu dan hasil keimanan, pengorbanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga wujudnya sifat dalam Nabi Ismail yang sanggup berkorban itu Ustaz. Silakan. Kalau tadi ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Bagaimana kualiti seorang anak rupa-rupanya mewarisi daripada kualiti seorang ayah. Tetapi Hajar radhiyallahu anha, beliau bukan sekadar ibu yang sanggup melakukan apa sahaja kepada anak. Hajar juga adalah cerminan kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis yang sahih di mana kita diceritakan tentang pemergian 3 beranak ini ke Makkah. Mereka tidak mengetahui bagaimana rupa paras Makkah, bagaimana rupa paras rumah Allah. Apabila mereka sampai di situ, Ibrahim, Hajar dan anak anda Ismail yang masih lagi usia menyusu, mereka mendapati walaisa bi Makkah yauma idin ahadun, tak ada seorang pun di situ. Allah perintahkan agar Ibrahim, isteri, untuk berhenti di situ. Walaisa biha ma'un, bahkan air setitik pun tidak ada. Fawada'ahuma hunalika, dan Ibrahim meletakkan kedua-dua orang tersayang dalam hidup itu di tempat itu.
Lalu baginda meninggalkan kedua-duanya. Tidak berpaling langsung ke arah kedua-duanya. Lalu timbul persoalan, apa yang sedang dilakukan oleh suamiku? Kenapa tiada sebarang bicara? Bukankah kita bersama-sama ke sini? Di mana kebersamaan? Maka Ummu Ismail, kata hadis, ibu kepada Ismail mengikuti semula Ibrahim. Lalu bertanya, aina tadhhab? Abang nak ke mana? Wa tatrukuna bihadzal wadi? Dan engkau meninggalkan kami di lembah kering kontang alladhi laisa fihi insun wala syai', yang tidak ada seorang pun manusia, yang tidak ada sebarang setitis air, dan tidak ada apa-apa. Kamu meninggalkan kami di tempat yang boleh menyebabkan kami meninggal dunia sehari dua hari daripada detik ini. Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Hajar bertanya berkali-kali sehinggalah Hajar sendiri mendapati suaminya berdiam diri keberatan untuk memberitahu. Hajar sendiri bertanya dan mencadangkan jawapan. Allahu Akbar. Allahul ladzi amaraka bihadza. Abang, adakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Ibrahim akhirnya menjawab sepatah sahaja na'am dengan air mata mengalir. Hajar, lihat ya, Hajar radhiyallahu anha telah respon, idan la yudayyuna. Beginilah abang, ketahuilah, kalau ini perintah Allah, ia menunjukkan Allah tak akan meninggalkan kami. Hajar bukan sekadar menunjukkan beliau akan boleh berdikari bersama dengan anak anda Ismail, bahkan beliau menguatkan semangat suaminya, abang baliklah. Itu kan perintah Allah. Abang jangan risau, abang akan mendapati saya dipelihara oleh Allah. Ini kan rumah Allah. Maka sudah pasti siapa yang datang rumah Allah, beliau adalah tetamu. Ia akan diberikan kebajikan, terpelihara aspek keselamatan. Tiada sebarang pencerobohan. Jadi tuan-puan, kita tak banyak kenal tentang Hajar yang daripadanya keturunan Nabi SAW dan bangsa Arab Quraisy. Tetapi dengan satu dua cerita ni tolonglah sampaikan kepada anak-anak perempuan kita, anak-anak lelaki kita, supaya dengan cerita yang sedikit ini kita dapat mengambil teladan, ya, khususnya apabila kita menyempurnakan rukun haji ketika rukun sa'i. Itulah cerita wanita besi, Iron Woman, yang kita mesti ambil teladan. Apa punca dia menjadi begitu kalau bukan daripada didikan sang suami, kalau bukan daripada proses tarbiyah yang rapi daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah Akbar, cukup cantik kisah pengorbanan ini yang bukan sekadar kisah Ustaz, tapi sepatutnya kita terapkan dalam diri kita berkenaan dengan pengorbanan, dan inilah dia sampai hari jadi Aidil Adha. Ustaz, kita kembali kepada usaha dakwah Nabi Ibrahim yang mana mengajak kaumnya dengan Namrud dalam untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dihumbankan ke dalam api seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 169 sampai Allah kata qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Sampai begitu sekali. Ya, Allah kata sejuklah, wahai api, jadilah engkau sejuk serta selamat. Salaman ala Ibrahim. Silakan Ustaz. Kita takkan tahu bagaimana Allah membantu. Mohon janganlah bersangka buruk pada Allah Ta'ala apabila kita diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan. Sesungguhnya orang sebelum kita pernah diuji begitu dan mereka dikurniakan Allah nikmat untuk redha dan bersangka baik. Akibat daripada redha dan sangka baik, Allah tunjukkan kekuasaannya, keajaibannya. Ibrahim alaihissalam kelaparan. Ibrahim alaihissalam remaja yang ditambat, diikat oleh raja yang zalim, si Namrud.
mahu dihumban ke dalam api. Kanak-kanak mana yang tak mengalami ketakutan kerana baginda bukan malaikat, baginda adalah manusia. Sami'na fatan, seorang remaja. Tidak boleh dinafikan ada perasaan takut dalam diri Ibrahim alaihissalam menjelang dicampak ke dalam bangunan api yang marak menjulang. Namrud sangat mahu melihat rentungnya mayat pengancam kerajaannya ini di hadapan mata jutaan rakyat jelata. Tetapi tahukah anda Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitahu kita zikir Nabi Ibrahim. Yang saya harap inilah zikir kita di musim musibah ini, agar kita tidak bersangka buruk kepada Tuhan. Kita sedang diuji Allah, kita tidak nampak apa kesudahan ini semua. Kita belum diperlihatkan Allah big picture, apa hikmah sebenarnya di sebalik kesakitan, kelaparan, kebuluran, kesusahan ini. Tetapi bersikaplah dengan sikap ayahanda kita Ibrahim. Ibnu Abbas menyatakan Ibrahim alaihissalam menenangkan hatinya dengan lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, follow saya semua. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya 4 kalimah saja. Hasbuna Allahu ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik tempat aku menyerahkan diri. Aku nak serah diri pada siapa? Sedangkan dia yang maha gagah, maha perkasa, maha mengatasi segala bentuk kezaliman, maha mengurniakan rezeki, dialah Ar-Razzaq. Dan lihat kesan tawakal kepada Allah. Allah mendatangkan keajaiban yang tidak langsung diduga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung tidak diduga. Kita sangka ya barangkali malaikat sambut di langit ke, ataupun barangkali Allah tukar api jadi air ke. Tetapi Allah menunjukkan keajaiban di mana api itu telah dibatalkan sifatnya yang panas membakar, lalu menjadi bardan wasalaman, menjadi amat sejuk, dan bukan sekadar sejuk tetapi sejuk yang memberikan kedamaian, sehingga Ibrahim alaihissalam boleh bagi khutbah dalam api kepada kaumnya. Dan itu takkan berlaku kepada sesiapa sampai bila-bila. Khutbah dalam api Puan Amin Sofia. Allahu Akbar. Dan Ustaz Ibn Abbas dan Abu Aliyah keduanya berkata jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan wassalaman ala Ibrahim, iaitu selamat sejahtera ke atas Ibrahim, nescaya api itu akan membinasakan Ibrahim alaihissalam dengan dinginnya, dalam tafsir At-Tabari. Jadi Ustaz, sebenarnya kita ni nak salaman itu, nak salaman, ayat maksudkan salaman itu sebagaimana salaman ala Ibrahim, begitu juga salaman ke atas kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, untuk lanjut selepas ini kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Insya Allah, Allah bersamamu. Insya Allah, Allah bersamamu.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Para penonton, pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ismail, pengorbanan Hajar bukan bermula pada hari mereka diberi ujian, tetapi sebenarnya telah dibina daripada sebelum-sebelum itu dengan penuh ketaatan dan juga ketakwaan. Dan apabila Allah telah mengatakan qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, api, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim di saat-saat getir. Selamat sejahtera kepada Ibrahim. Jadi Ustaz berkenaan dengan perkataan salaman itu. Bagaimana untuk kita juga dalam saat-saat getir, kita Allah memberikan rahmat kepada kita, salaman kepada kita. Silakan Ustaz. Salaman adalah perintah Allah kepada api. Maka salaman artinya berikan kesejahteraan kepada hamba-Ku Ibrahim alaihi salam supaya dia dapat menikmati Islam. Iaitulah kedamaian, dan api itu sendiri mengajak Ibrahim AS dan seluruh jutaan rakyat di bawah kerajaan Namrud itu. Apa makna Islam yang keluar daripada kata akarnya salama. Api itu memberikan ketaatannya. Makhluk Allah taat kepada Tuhan yang Esa. Tidak ada makhluk Allah di alam ini yang tunduk kepada makhluk. Api tunduk kepada perintah Allah. Sehingga kan sesuatu yang tak pernah terfikir di fikiran dapat dilihat depan mata rakyat jelata waktu itu. Api memberikan ketaatan dan memberikan kedamaian. Saya ulang, ketaatan dan kedamaian kepada Ibrahim AS. Inilah makna Islam. Kajian menunjukkan, Puan Amy Sofia, Nabi Ibrahim, Allah sebut kalimah salama, perkataan salama yang bermakna kesejahteraan dan penyerahan. Ada 22 kalimah dalam Al-Quran yang Allah sebut kata akarnya salama ada kena-mengena dengan Nabi Ibrahim. Dalam perkataan lain, Nabi Ibrahim sangat banyak cerita yang menerangkan makna perkataan Islam ataupun salama. Seperti contohnya dalam cerita api tadi. Kalau kita nak faham apa makna Islam, kita tengok apa berlaku kepada Ibrahim apabila masuk ke dalam api. Baginda dapat lihat ketaatan api sehingga api itu menjadi luar biasa. Itulah sikap yang perlu ada kepada kita, memberikan ketaatan yang sepenuhnya, yang mutlak kepada Allah, walaupun sangat berbeza dengan sifat api sebelum ini. Dan yang kedua, ia memberikan kedamaian kepada Ibrahim AS. Salaman artinya Ibrahim tidak pernah mengecapi suasana damai di luar daripada api berkenaan. Itulah detik baginda menikmati kedamaian hati. Tak ada episod yang speechless, yang tidak dapat diterangkan keseronokannya dengan perkataan melainkan adalah api. Mari kita gunakan logik sekejap. Duduk dalam api, bahangnya panas. Usah bicara pasal kedamaian, keseronokan, ketenangan. Kerana api ni sendiri sifatnya kita kena pergi jauh. Duduk dekat pun orang tak rasa seronok nak duduk lama-lama di bawah terik matahari. Itu dalam matahari yang berjuta-juta jarak daripada kita. Tetapi sebaliknya Ibrahim AS dapat menikmati satu perasaan yang tak pernah dia rasa nikmat sebelum ini. Rupanya bukan di bilik yang berhawa dingin, bukan di tempat yang tinggi pergunungan, tetapi dalam api. Jadi apa yang kita boleh belajar? Islam yang lahir daripada perkataan salam. Sesiapa yang berpegang teguh dengan Islam, afaman yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam, Allah akan beri kepadanya kedamaian hati yang tidak pernah dikecapi daripada kehidupannya selama ini. Sesiapa yang berpegang teguh dengan al-Islam, menjalankan ketaatan segala apa yang Allah perintah dan Allah larang, Allah akan kurniakan kepadanya apa yang Nabi Ibrahim pernah Allah kurniakan,
Iaitulah perasaan tenang, rasa damai, tidak ada sebarang keresahan. Memang ada macam-macam musibah, memang ada macam-macam masalah, tetapi pergantungan yang teguh kepada Allah menyebabkan dia merasai kekuatan. Itulah yang kita mahukan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Juga kita dapat nikmat berkenaan. An'amta alaihim. Nikmat yang kau pernah kurniakan kepada Ibrahim AS, wahai Allah, kurniakanlah juga kepada kami. Allahu Akbar. Barangkali realiti pada hari ini, ketaatan, kedamaian yang diperlukan itu apabila kita berada dalam keadaan yang sesak, dalam keadaan yang bermasalah. Mungkin bukan api secara fizikalnya, tetapi semoga dalam keadaan yang panas menghimpit itu diberikan ketenangan dan kedamaian. Yang penting ialah ketaatan dan ketakwaan itu. Jadi Ustaz, kalau kita tengok rentetan kisah pengorbanan, tajuk kita hari ini pengorbanan Nabi Ibrahim ini, bermula daripada pengorbanan beliau dengan ayahandanya, kemudian dimasukkan ke dalam di api. Pengorbanan seterusnya adalah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan isteri tercinta dan ananda yang tersayang di satu lokasi yang langsung tak ada sumber kehidupan. Dan disebabkan oleh ketaatan hatinya pada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila isteri yang tercinta bertanya kepada suaminya, adakah Allah memerintahkan kamu melakukannya? Lantas Nabi Ibrahim menjawab benar dengan kekuatan keyakinan hatinya. Lalu ditanya kembali oleh isteri, jika begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Ustaz, cerita ini sebenarnya menunjukkan isteri ini pun terdidik. Jadi satu kisah pengorbanan keluarga yang cukup cantik untuk kita renungkan, untuk kita jadikan ibrah lagi-lagi dalam keadaan yang sekarang ni. Jadi kalau Ustaz dapat kongsikan pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah keluarga ini yang membawa akhirnya kepada, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang yang sabar. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Amy Sofia. Kalau kita perhatikan elok-elok cerita Hajar radhiyallahu anha ini, selepas ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam kerana perintah Allah, kita akan mendapati di mana beliau tidak duduk goyang kaki pasrah, tak tahu nak buat apa, aku serah padamu wahai Allah, aku tak tahu nak buat apa. Tidak, Hajar tidak begitu. Itu bukan Hajar. Duduk menangis, meratapi apa yang berlaku semata-mata, ya, sebab apa yang berada di sekeliling menunjukkan apa aku buat pun tak akan membantu, barangkali aku akan syahid di sini. Dan tidak juga Allah Ta'ala mencetuskan air Zam-Zam tiba-tiba ataupun menjatuhkan air daripada langit, namanya air hujan. Tidak. Apa yang jelas kelihatan adalah Hajar melakukan apa yang disebut hari ini sebagai move on. Beliau berfikir Allah akan kurniakan bantuan apabila aku berusaha sehabis baik. Aku kena buat sesuatu dan perbuatan aku itu tidak boleh bagaikan melepaskan batu di tangga. Aku mesti struggle. Dan inilah yang disebut di dalam hadis, ya, Ibnu Abbas, maafkan saya, menyebut, ya, di mana inilah peristiwa yang menyebabkan kita melakukan sa'i. Sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Apa yang berlaku adalah beliau naik ke Bukit Safa, melihat kalau ada manusia yang boleh dipanggil untuk meminta pertolongan. Kelihatan tidak ada manusia. Beliau pergi kepada Bukit Marwah, berlari pergi ke Bukit Marwah, berdiri di atas puncak dan melihat kalau ada manusia. Kalau anda duduk di tempat Hajar, barangkali kita sudah putus asa hanya kerana Safa tak ada orang, Marwah tak ada orang, pergi sana, pergi sini, dah tak ada. Buat apa nak ulang kali kedua? Tetapi tidak kepada Hajar. Kita tahu sa'i 7 kali, beliau pergi kali ketiga, patah balik pergi ke Marwah pula kali keempat, pergi mari sana sini, sebab beliau yakin Allah akan mendatangkan bantuan dengan bila-bila potensi akan muncul nampak manusia. Tetapi sampai kali ketujuh, Hajar tumbang, tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan.
dan kelihatannya manusia memang tak seorang pun muncul. Ketika itu Allah bantu. Lihat ya, Allah bantu apabila manusia telah melakukan yang terbaik. Itulah sa'i yang mesti kita fahami sebagai konsep kehidupan mencari rezeki. Sa'i bukan hanya rukun haji, tetapi sa'i adalah sa'a. Sa'yun falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ia adalah suatu konsep kerja yang bersungguh sebagai ibadah, dan mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki dengan usaha kita tidak berputus asa. Ya, cubalah sedaya upaya untuk kita survive di musim yang sangat menguji ini. Cuba sedaya upaya agar Allah mustajabkan doa kita di musim yang kita sangat sulit ini, dengan kita ada usaha, ada inisiatif untuk buatlah apa saja agar Allah membantu mengurangkan kesulitan yang kita hadapi ini. Jangan duduk-duduk saja di rumah dengan mengharapkan keajaiban datang. Kita kena ada satu sikap, Allah pasti akan membantu jika saya melakukan sa'i, berusaha bersungguh seperti Hajar, insya-Allah. Allahu Akbar, cukup cantik sebenarnya, dan kisah ini juga membawa kita untuk mereka yang barangkali yang pernah sampai ke Tanah Suci Mekah, bagaimana melakukan ibadah itu. Dan kalau kita faham kisah ini sebenarnya lebih membawa makna kepada kita, apa yang kita lakukan itu bukan sekadar tuntutan untuk memenuhi rukun, tetapi sebenarnya itulah yang dikatakan ibrah daripada apa yang telah berlaku. Jadi Ustaz, Nabi Ibrahim AS menunggu sehingga lanjut usia, dan sebenarnya ini memberi kesedaran, memberi pengajaran bagaimana golongan Rasul yang tak ada dosa pun kepada Allah SWT tetap sabar dalam pengorbanan dan perjuangan. Dan inilah yang antara yang harus kita terapkan dalam diri kita ni. Baru berapa hari Allah bersabarlah, insya-Allah, semoga ada jalannya, insya-Allah. Okey Ustaz, kita masuk ke surah Ibrahim ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah Tanah Suci Mekah yang tidak ada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadah. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian daripada manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Jadi dalam kisah Nabi Ibrahim AS, banyak ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS berdoa, memohon kepada Allah dan diberikan keberkatan dalam hidup. Terutamanya inilah dia dalam ayat yang ke-37 ini. Kalau dapat Ustaz, kita bedah ayat 37 ini untuk menjadikan panduan dalam kehidupan kita dan membawa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih jitu. Ayat 37 ini mengajar kita, nombor satu, apa yang patut kita minta dalam doa. Ya, benar, kita minta dalam doa keperluan-keperluan yang telah hilang daripada kita, seperti kesihatan. Allah, pulihkanlah saya sakit. Allah, saya miskin amat sangat, bantulah saya dengan rezeki. Kita kena minta begitu. Tetapi doa Nabi Ibrahim mengajar kita ada yang lebih utama kita kena minta. Ya, kita mungkin boleh hilang segala-galanya. Ayat 37 menunjukkan anak baginda yang ditemani oleh bondanya Hajar pernah hilang segala-galanya di padang pasir kering kontang berkenaan. Tetapi Ibrahim didik isteri dan anaknya, ketika engkau hilang segala-galanya, makanan, minuman, susu, perlindungan, keselamatan, keamanan, jangan biar kamu kehilangan Tuhan. Rabbana liyuqimus salah. Tuan-puan tanya diri kita, ada tak dalam doa kita, khususnya di musim musibah ini, adalah Allah, jadikanlah saya orang yang kekal konsisten melakukan salat.
kurniakanlah kepada saya khusyuk dalam solat. Tanya sekejap, ada tak doa ni kita baca semalam? Ataupun dalam doa kita, hanya kita memohon kepada Allah perkara-perkara fizikal sahaja. Allah, berikanlah saya pangkat, berikanlah saya harta, berikanlah saya ilmu, berikanlah saya pengaruh. Kalau kita benar-benar mengikut sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kalau benar-benar kita nak bagi makna kepada Aidul Adha, maka doa ni jangan tinggal. Doa ayat 37 ni kena baca. Satu, kita belajar. Mohonlah apa yang Nabi-Nabi mohon. Bukan sekadar keperluan fizikal, tetapi yang lebih penting adalah nikmat hidayah menerusi solat yang khusyuk. Hidup rasa manis kerana ada Tuhan yang maha gagah, pasti memberi perhatian kepada hal ehwal saya. Itu nombor satu. Nombor dua dan terakhir adalah doa ini mengajar Ibrahim sangat mementingkan kebajikan. Ibrahim alaihissalam sangat mementingkan aspek fizikal, rezeki, infrastruktur, kata orang hari ini, prasarana. Ya Allah, bagi rezeki daripada buah-buahan kepada penduduk Makkah supaya mereka dapat menunaikan salat. Perhatikan. Nabi Ibrahim sebagai bukan sekadar bapa spiritual, bapa kerohanian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bapa pembangunan. Sebab bagi baginda, kalau solat manusia ketika kebuluran, kalau solat manusia ketika kesempitan, solat mereka barangkali tidak mencapai tahap yang Allah ingini. Maka permudahkanlah urusan mereka, wahai Allah. Jangan biarkan mereka sulit mendapat rezeki. Limpahkanlah penduduk Makkah ini dengan kedatangan ramai orang. Tahwi ilaihim. Supaya bila ramai orang datang, perniagaan berlaku. Ya, nikmat Allah, kemajuan melimpah-limpah. Lalu mereka salat atas dasar kesyukuran. Salat mereka menjadi lebih kualiti kerana berterima kasih pada Tuhan. Subhanallah. Ibrahim mengajar kita, jangan biar ada rakyat kebuluran. Jangan biar ada jiran miskin. Jangan biar ada anak yatim, anak-anak kecil tak cukup makanan. Kita kena risau keberagamaan mereka bila kita biarkan mereka tidak makan, tidak minum. Pastikan mereka dapat makan minum mencukupi. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Supaya faliya'budu rabb hadzal bait, supaya mereka dapat beribadah dengan lebih baik. Kerana kefakiran menghampirkan seseorang kepada kekufuran. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan Ustaz, saya sebenarnya masih tak dapat nak move on daripada surah As-Saffat ayat 102, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sebab kata-kata seorang anak apabila ayah ingin melaksanakan sesuatu tuntutan, yang mana tuntutan tu bukan membabitkan ayah dia, tetapi membabitkan anak tu. Nak sembelih anak tu. Kalau setakat ayah kata ayah nak pergi kerja, tak apalah ayah pergilah. Tapi sekarang ni ayah nak bawa kamu yang ni. Jadi jawapan seorang anak itu sebenarnya berdasarkan daripada tarbiyah, dan seterusnya membawa kepada ayat falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Saya bacakan maksudnya kepada para penonton. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri dan baginda Ibrahim membaringkan anaknya di atas pahanya untuk melaksanakan perintah Allah itu, lalu Allah panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor haiwan sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Ustaz, ada yang menyebut iman tak dapat diwarisi, namun kita tak dapat nafikan doa, usaha membentuk keluarga yang bertakwa. Buktinya dalam kisah Nabi Ibrahim, dalam kisah Hajar, dalam kisah Ismail, yang hebat pengorbanan mereka, sampaikan perjalanan hidup ini dijadikan ibadah bagi umat Islam, ibadah korban, ibadah haji, dan juga bagaimana pembinaan Kaabah itu sendiri. Jadi Ustaz, bagi merangkumi perbincangan kita, sebenarnya memang tak cukup. Memang tak cukup. Ini rasa macam baru nak start je kan?
Tapi saya kira ini adalah permulaan lah untuk kita membuka, untuk kita menelusuri lebih berkenaan dengan sirah ini. Jadi pesanan dan nasihat Ustaz sempena bulan haji dan pengorbanan dan berkenaan dengan iman tidak dapat diwarisi, tapi ini adalah bukti bagaimana pembentukan sesebuah keluarga itu. Silakan Ustaz. Banyakkan berdoa di 10 Zulhijjah ini, dan di antara doa yang penting untuk kita lafazkan adalah doa Nabi Ibrahim sendiri yang dirakamkan dalam surah As-Saffat. 5 kalimah sahaja, mohon dihafali. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ayat ini bukan sekadar bermaksud ya Allah kurniakan aku anak, tetapi ayat ini bermaksud kurniakan aku anak seperti Ismail alaihi salam. Kerana hasil doa ini Allah kurniakan anak yang bukan sekadar menyejukkan mata si ayah yang menanti lama nakkan anak, 40 tahun berumah tangga dengan Sarah radhiyallahu anha, tidak dapat untuk menikmati nikmat seorang yang bergelar ayah yang ada anak. Tetapi ini adalah anak yang ada satu kualiti yang dalam satu patah perkataan adalah as-salihin. Tuan-puan, pelik sebab Ismail tidak membesar dengan ayah. Tetapi bila ayah datang bertemu dengan anak semula selepas 13 tahun berpisah dengannya dahulu, dan ayah datang dengan satu perintah Allah untuk melakukan penyembelihan, jawapan anak menunjukkan beliau mendapat hidayah daripada Allah. Beliau mendapat kekuatan iman daripada Allah. Sebab kalau kita nak kata Ibrahim AS telah mentarbiah Ismail, berapa lama sangat Ibrahim berkesempatan mentarbiah Ismail AS? Kalau kita nak kata Hajar tarbiah Nabi Allah Ismail, kita katakan ya, tetapi Al-Quran tidak menzahirkan ayat-ayat Hajar main peranan. Maka pasti ada perkara lebih utama yang Allah nak tonjolkan kepada kita, iaitulah anak saleh. Saleh yang bermaksud membawa kebaikan adalah anugerah Allah semata-mata. Mohonlah daripada dia. Kita boleh menggunakan pelbagai kaedah tarbiyah, tips parenting. Tetapi kalau kita meninggalkan doa, kita tak akan tahu apa kesudahan anak yang baik depan mata kita sekarang, tetapi di masa depan belum tentu. Maka banyakkan berdoa di waktu-waktu Zulhijjah ini, dan di antara doanya adalah doa Nabi Ibrahim sendiri. Allah kurniakan aku anak as-salihin, yang mana doanya akan Allah ringankan beban kita ayah mak di alam barzakh, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Terima kasih Puan Ami. Sama-sama Ustaz. Astaghfirullahalazim. Ya Allah Tuhanku, rasa macam terpaku. Ini sebenarnya baru mukadimah Ustaz. Sebenarnya kita belum masuk lagi, tapi itulah dia. Insya-Allah akan ada dikupas nanti barangkali pada minggu-minggu yang akan datang insya-Allah. Dan Ustaz, yang terakhir sekali Ustaz, pesanan dan nasihat sempena bulan haji, iaitu bulan pengorbanan, yang mana setakat kita rasa apakah pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar pengorbanan nabi-nabi, tapi bagaimanakah kita untuk kita berkorban? Kita tak dapat pergi haji, tapi bagaimana untuk kita apa orang kata, rasa zuk pengorbanan haji itu? Yang terakhir Ustaz, insya-Allah. Benar, kita duka cita kerana sudah tahun yang kedua kita tidak dapat untuk menyempurnakan ataupun melihat keadaan asal rukun haji. Kalau tak pergi itu, kita faham dah. Ya, memang muda-muda macam saya ni memang lambat lagi nak boleh pergi kot. Tetapi sekurang-kurangnya kita nak tengok suasana perhimpunan manusia di Padang Arafah. Itu pun kelihatannya sudah tahun yang kedua kita tidak dapat melihat gambaran Padang Mahsyar. Manusia berihram berkenaan. Tetapi jangan kita tidak melihat hikmah. Barangkali Allah Ta'ala nak kamu berfikir sekejap, sebenarnya apa makna rukun haji? Apa makna korban Aidul Adha? Kebetulan kita di musim pandemik, musim lockdown, musim semakin ramai orang ditimpa kesusahan, kesempitan.
inilah waktu kita melakukan fasalli li rabbika wanhar. Hiburkan hati fakir miskin, anak-anak yatim dan mereka yang ditimpa musibah kemiskinan dengan daging-daging korban. Ingat ya, berkorban untuk membahagiakan orang miskin, ia bukan hanya sepatutnya berlaku di Aidul Adha. Sebagaimana zakat fitrah. Bukan hanya berlaku pada bulan Ramadan. Falsafah daripada tu kita nak laksanakan. Tolong ya. Supaya kita faham maqasid. Apakah maksud daripada syariat? Iaitulah membela orang miskin. Rasa tak senang hidup, tak senang duduk, aku boleh tidur aman damai. Kalau jiran sebelah, makanan pada anak pun sekali sehari. Tolonglah jenguk-jenguk jiran-jiran kita. Tolonglah ambil berat. Ada pelbagai aplikasi dah sekarang ni untuk tahu siapa yang memerlukan bantuan ya. InsyaAllah hulurkan al-ma'un. Hulurkan keperluan-keperluan asas untuk hidup kepada mereka yang memerlukan di musim ini. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan katsira di atas pencerahan hari ini dan juga membawakan kita pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Barangkali dilihat daripada sudut lain Ustaz, dan semua insya-Allah boleh dapatkan buku terbaru Ustaz berkenaan dengan keluarga juga Ustaz. Apa tajuk dia? Betul, keluarga yang setia menyayangi. Allahu Akbar. Dalam tu Di ada dalam banyak Al-Quran berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail insya-Allah. Dan Betul. para penonton, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Insya Allah, Allah bersamamu. Insya Allah, Allah bersamamu.